Okey, baik. Alhamdulillah. Uh, kita nak cakap pasal DIY RTK dan beberapa aplikasi yang kita boleh buat untuk berdasarkan instrumen DIY RTK ni. Tapi sebelum tu saya kena terangkan juga apa itu RTK. Jadi sekarang saya share skrin saya. Jadi inilah background ke depan RTK low cost kita. So untuk pengetahuan, RTK ni instrumen yang berasaskan di NSS lah, Global Navigation Satellite System, GPS yang meluas kita pakaikan dalam handphone, dalam navigational kegunaan seharian kita. Cuma bezanya bila kita masuk RTK, kita dapat akurasi yang lebih baik, 1 cm, 2 cm. Saya ingat mungkin ramai yang sedia maklum. Jadi surveyor, bidang survey memang meluas menggunakan RTK, dan juga untuk luar negara sebenarnya RTK ni lebih meluas lagi. Kita ada guna dia untuk machinery, untuk site supervision yang akan saya sharekan nantilah. Jadi apa itu RTK? RTK ni satu measurement yang mana dia berdasarkan algoritma single difference, double difference dan triple difference untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, yang mana kita menggunakan carrier phase dari satellite positioning yang kita ada. Sedia maklum sekarang GNSS adalah terdiri daripada GPS, iaitu Rusia, Amerika punya satelit, kita ada GLONASS, Rusia punya satelit, kita ada Beidou, kita yang dari China, kita ada Galileo dari Europe dan QZ dari Jepun dan macam-macam lagi lah. Jadi dari masa ke semasa satelit semakin banyak ada di angkasa kita. Dan setiap satu masa untuk instrumen RTK sekarang kita dapat sehingga mungkin 40 serapan serentak satelit, dan semua serapan ni seperti yang dapat lihat dalam gambar di sebelah tu, kita mempunyai base station dan rover. Jadi serapan serentak ni membolehkan kita menggunakan algoritma double difference yang saya ceritakan tadi, supaya centimeter accuracy positioning dapat dihasilkan. Jadi antara application dia seperti yang tertera ni lah. Saya akan ulas lebih lanjut. Jadi kita sebenarnya bercakap lebih kepada low cost receiver. Saya hanya buat satu term sendirilah, bukan satu academic term, iaitu kita ada mainstream RTK dan kita ada RTK low cost. Jadi mainstream RTK ni kalau boleh nampak saya punya gambar tu, ada saya letakkan Topcon, Trimble yang survey instrumen yang biasa digunakan, dan kita ada antara mungkin survey company yang buat, ataupun kita juga ada RTK manufacturer yang spesialis di Novatel dan Hemisphere untuk mainstream. Jadi untuk low cost kita ada jenama seperti u-blox, NVS, Skytrack, Qualcomm, STM. Jadi chip-chip yang dihasilkan ni sebenarnya dia amatlah kecil, walaupun arkitekturnya sama. Saya akan tunjukkan arkitekturnya selepas ini. Tapi dia dibuat mikro, kecil, dan ada yang telah dibekalkan dalam sebenarnya di dalam manufacturing untuk end user yang biasa, ya. Contohnya telefon, kereta, ya. Tapi matlamatnya sebenarnya dia akan mencapai satu masa nanti kita nak ada autonomous driving
kita nak ada autonomous machinery. Jadi itu antara matlamat kenapa RTK ni mesti membanjiri end user, pengguna, bukan lagi menjadi professional equipment. Jadi RTK ni sebenarnya dia terdiri daripada receiver, radio, antena dan controller. Ini komponen asas yang utama yang kita dapat pegang. Tapi setengah RTK mungkin tuan-tuan ada biasa yang jenis integrated. Jadi kalau dalam gambar yang saya tunjuk ni jenis modular. Jadi kita dapat lihat komponen asas dia. Tapi kalau integrated, receiver, radio, antena dia akan integratekan sekali. Untuk setengah model seperti Javad, ada juga dia combine sekali dengan controller. Jadi bila integrate, semua dalam satu unit. Bila modular, kita dapat unit yang berasingan. Kemudian apa sebenarnya komponen utama? Komponen utama RTK sebenarnya adalah dia punya receiver. Jadi receiver ni kalau kita tengok dalam gambar ni, kotak kuning tu adalah receiver. Dalam kotak kuning tu ada satu board yang sangat penting untuk RTK. Dialah yang akan menerima carrier phase signal daripada satelit dan kemudian akan memproses signal tersebut supaya kita sebagai pengguna dapat kedudukan yang tepat lah. Jadi gambar yang atas adalah yang biasa, kemudian gambar yang bawah adalah low cost. Bayangkan daripada satu bentuk yang kompleks, bila low cost dia buat micro, kalau kita nak tengok komponen dia kat dalam pun memang dia pakai mikroskop. Tapi isi dalam dia boleh okey, dia sebenarnya kita ada satu RF block. Mungkin ini tak perlu bagi perhatian sangat sebab belum masuk application dia. Tapi apa yang pentingnya dalam RF block ni, dia ada satu oscillator yang dia kita panggil dia RF section lah. Dia ada oscillator yang akan terima wave daripada satelit dan kemudian wave ni dia dalam bentuk analog. Jadi kita nak masuk dia dalam digital block supaya kita dapat tafsirkan apa signal ni tadi. Jadi kemudian bergantung pada jika kita mengambil correction daripada base station, board ni tadi dia akan buat satu processing. Kita ada GNSS engine ni yang mengandungi formula algorithm supaya dapat mengeluarkan position yang tepat. Jadi itu tadi adalah ini tadi adalah satu low cost receiver. Manakala yang ini adalah receiver yang mainstream, yang full scale receiver. Dan sebenarnya full scale receiver juga mempunyai satu bentuk yang sama juga sebenarnya. Cuma satu kecil, satu besar. Jadi biasanya bila kecil ni kita mempunyai keupayaan processing yang rendah lah. Itu saja. Tapi matlamat saya menceritakan benda ni sebenarnya nak tunjukkan antara low cost RTK dan full scale RTK sebenarnya dua-dua dapat menghasilkan position yang tepat. Jadi bila ini adalah antara contoh produk akhir full scale receiver dari brand China. Kemudian kita ada low cost receiver. So bila jadi end product, kalau kita tengok di gambar low cost ni tadi, lebih kurang sama dengan apa yang full scale receiver. Cuma keupayaan dia saja yang rendah. Processing akan efek pada performance, tapi accuracy dia masih mampu untuk capai. Jadi sebenarnya ini saya tak nak sentuh sangat. Sebenarnya kita boleh dapat
kita boleh develop sendiri sebab dalam market kalau ingat muka depan saya tadi ya, itu adalah satu DIY yang dah ready dekat market. Semua kita receiver dia dah ready, cuma kita perlu tambah antena dan controller dan kita kena ada sikit sense of skills lah. Macam mana untuk kita communicate kan antara komputer controller kita dengan receiver tadi dan kemudian ianya dah jadi end product actually, bukan lagi begitu DIY. So sangat menarik sebenarnya. Kita beli artikel kerja di Doha dulu, satu set over ribu daripada Trimble. Dan sekarang ni artikel 2 frekuensi yang mempunyai keupayaan yang lebih tinggi daripada alat pada zaman 2006 tu, kita boleh beli. Kalau tengok U-Block F9P ni, dia mempunyai keupayaan yang sama, cuma dia adalah sebuah low cost receiver. So low cost receiver ni dia akan buat perkara yang sama. Kemudian kita assemble dia, kita boleh tambah Bluetooth seperti board yang kita lihat dalam gambar ni. Kita tambah antena dan dia akan lengkap sebagai sebuah receiver. Jadi ini contohlah ya. Satu kos low cost receiver berapa, 1600. Semua kos ni adalah lengkap sebagai receiver, tapi kita cuma perlu ada lagi satu komponen iaitu software dan controller. Dan kemudian kita dah ready untuk dapatkan centimeter accuracy. Ini contoh gambar di lapangan. So macam mana base dan rover ni dihubungi? Kita sebenarnya cara biasa kita akan menghubung menggunakan. So ini gambar macam skematik sajalah. Kita ada base station dan base station tu dia ada radio yang external, kemudian radio tu transmitkan correction dalam biasanya UHF signal, kemudian rover akan baca correction tu dan dia akan buat calculation untuk tentukan kedudukan rover secara tepat. So ini algoritma yang saya ceritakan, kita ada double difference ya. So apa yang penting sebenarnya bila kita nak buat double difference, kita perlu ada cerapan lah. Untuk setiap cerapan, setiap epoch cerapan tu akan diproses oleh receiver tadi supaya dapat tentukan kedudukan yang tepat. Tapi ia sangat laju, walaupun satu epoch tu mempunyai formula yang panjang, tapi komputer akan buatkan dia dengan sangat laju. So inilah komponen penting ya. Lepas kita dah ada satu receiver ready, kita perlu ada software. Kalau tidak, receiver tu tak bermakna. Dia hanya tunjuk kita lat long. Kita pun tak boleh nak tafsir. Kita hanya boleh agak mungkin kedudukan saya sekarang di 3 darjah utara dan 112 darjah timur. Itu adalah lebih kurang di Sarawak. So kita tak lagi menggunakan macam tu ya. Jadi telefon kita ada GPS, dalam tu kita ada software untuk navigate, kita ada Google, kita ada software yang utama Waze kan. Jadi begitu juga kita dalam application untuk civil engineering, untuk surveying ya. Kita kena ada software yang baik ya. Kita ada software yang dah memang lama established, contohnya macam Field Genius ni. So sekarang ni kebanyakannya dia orang dah beralih pada Android, platform Android supaya lebih ramai pengguna yang dapat pakai. Kemudian kita juga ada software yang belah kanan atas ni adalah Carlson. Carlson. So yang ini saya akan tunjukkan sedikit live sikit lagi. Carlson, macam mana kita aplikasikan dia dalam Aswood.
Kemudian kita juga ada satu contoh software mobile topographer dalam Android. So yang software seperti mobile topographer ni adalah newcomer. Jadi dia tak untuk kita gunakan di Malaysia, terutamanya dengan kekurangan dari segi penukaran koordinat. So tadi saya sebut pasal lat long. Lat long sangat jarang kita gunakan, lebih-lebih lagi dalam civil engineering. Dalam civil engineering bila kita dapat drawing je, dalam tu kita ada satu Cartesian, biasanya vertical Cartesian coordinate. Dalam koordinat Cartesian ni kita ada noding, easting dan elevation. So bila kita ada controller, inilah fungsinya. Dia akan menukarkan daripada lat long kepada koordinat yang lebih meaningful dalam north, east dan z. Dan kemudian dalam controller software ni ada macam-macam aplikasi. Boleh dapat buat topographic survey, kita boleh stake out dan seterusnya lah. Lepas ni saya akan tunjuk lagi. So ini sebenarnya saya dah sentuh tadi. Inilah tujuan controller tadi. So untuk DIY RTK ni saya dah ada buat sedikit testing atas kapasiti personal lah. Saya test F90 yang saya sebut tadi, U-Blocks F90 dalam keadaan ada setengah kita dapat normal condition open sky, tapi biasanya dunia survey ni kita kadang-kadang masuk bawah pokok, bawah kanopi kecuali dalam pembinaan lah. Dalam pembinaan kalau kita dah buat earthwork, semua pokok pun dah clear. Jadi sebenarnya memang tak ada masalah dalam construction earthwork kita nak pakaikan RTK. Jadi yang pertama saya test dari segi performance. Gambar yang belah kanan tu itu adalah gambar di mana test yang saya buat tu. Kawasan berkanopi, memang pokok agak tebal. Jadi kalau tengok gambar yang belah kiri tu, itu adalah kontur topographic map yang saya buat pakai RTK low cost. Jadi kalau kita tengok ada longkang yang saya dapat capture dengan tepat menggunakan RTK ni walaupun kita berada di bawah pokok. Jadi dari segi data collection saya telah menggunakan Carlson. Lepas ni ada sedikit live software saya akan tunjukkan menggunakan Carlson macam mana kita nak collect data. Kemudian dah collect data tu saya import masuk dalam survey processing software dan generatekan kontur seperti yang kita dapat dalam gambar dari sebelah kiri. Kemudian saya juga menyemak dari segi reliability. So dari segi reliability saya ada control point. Contohnya baseline antara dua control point ni, bila saya letak base dekat satu tempat, saya pergi dekat node yang lagi satu tempat, baseline yang sepatutnya 300.462 tapi menggunakan RTK saya dapat pukul sebanyak 300.481. Jadi untuk ini ada error yang sangat minimum. Untuk RTK memang sangat acceptable. Begitu juga dengan dia punya nilai elevation. Dia punya nilai elevation saya dapat lebih kurang dalam 15 mm saja dia punya error. Jadi saya juga melihat dari segi reliability di mana di bawah pokok tadi ada longkang dan ada road curve. Jadi lepas saya siap proses data tu, saya menyemak dari segi logical. Dari segi logical, jadi curve tadi tu ketinggiannya lebih kurang antara 150 ke 200 mm. Dia varies lah sebab dia manusia buat kan, dia tak begitu perfect, bukan airport punya kerja lah kan. Jadi untuk jalan dalam taman memang dia ada varies sikit macam tu. Jadi saya buat dua initialization. Apa maksud initialization? RTK ni bila dia
kita nak dapat centimeter accuracy, kita perlu letakkan dia di satu tempat yang mana dia dapat buat initialization dalam kiraan dia tadi. Bila dia dapat selesaikan ambiguity, itulah initialization pertama dia. Jadi kalau kita lost initialization, dia akan buat initialization yang lain. So kalau ambiguity tadi tinggi, dia tidak baik, kita akan dapat result yang mungkin salah. Jadi kalau saya ambil pengukuran di bawah pokok tadi berdasarkan dua initialization yang berbeza, ini akan membuktikan reliability pengukuran yang saya buat tadi tu. Maknanya reliability dia tinggi. Jadi saya buat satu survey di invert longkang tadi dan kemudian initialization yang pertama saya buat juga survey di bahagian bawah curve. Kemudian saya hilangkan initialization dengan cara menutup. Kemudian saya on balik dan saya run balik initialization dan saya dapat saya sambung balik topo tadi, ambil bahagian atas curve dan bahagian atas longkang. Jadi lepas selesai je mengambil kedua-dua initialization, saya bezakan ketinggian antara kedua-dua titik ini dan mendapati kalau saya ukur pakai tape memang tak jauh beza, 1 cm 2 cm saja. Ini menunjukkan tidak ada masalah lagi untuk low cost RTK. Low cost RTK dahulunya 10 tahun lepas dah bermula dipelopori oleh seorang profesor dari Jepun, Profesor Tomoji Takasu. Dia menggunakan single frekuensi sebab kekangan hardware yang ada pada masa itu. Dia menggunakan single frekuensi. Single frekuensi agak sukar untuk formula RTK menyelesaikan ambiguity. Tapi bila kita ada sekarang U-Blocks F90 dan beberapa jenis lagi low cost receiver yang mempunyai dual atau lebih frekuensi, ambiguity amat mudah diselesaikan. Jadi disebabkan itulah reliability-nya sekarang adalah tinggi. Saya dah mulakan RTK low cost ni sejak 10 tahun sudah. 10 tahun yang lepas bila saya jumpa tentang RTK Leap program, open source RTK algorithm software. So saya dah mulakan. Pada masa tu memang kita boleh pakai tapi dia reliability dia rendah dan sukar untuk kita pakai dalam kerja survey sebab kita buat survey kita mesti ada confidence yang tinggi. Kalau tidak memang susah lah. So saya teruskan lagi. Tadi itu dalam topografi, application, ini sekarang dalam SWOT application. Jadi apa sebenarnya SWOT? SWOT construction ni sebenarnya kita nak membentuk tanah pembinaannya. Jadi mengikut drawing yang ditetapkan, construction drawing dan spesifikasi dalam kontrak pembinaan tersebut. Jadi contoh gambar belah kiri ini adalah modeling yang dibuat dalam civil design software. Contoh terbaik yang mungkin saya boleh berikan pada pendengar semua adalah Civil 3D. Sebab saya bagi contoh ni sebab ini adalah mainstream software yang utama yang ramai orang pakai di Malaysia. Sebab ianya dari Autodesk, jadi dia sangat popular. Jadi kita boleh modelkan site tersebut. Daripada drawing hard copy pun kita boleh modelkan site tersebut. Dan bukan itu saja, modeling tadi kita dapat masuk dalam controller software dan pakai di site dengan RTK. Bukan RTK biasa saja, low cost RTK pun boleh pakai. Jadi seterusnya bila kita dah ada positioning yang tepat dan modeling yang tepat, kita dapat menentukan kedudukan slope, kedudukan peg. Gambar yang belah kanan ni kita ada tengok orang bagi butter peg untuk slope. Ini semua boleh menggunakan RTK lah. So
So macam mana sebenarnya dalam Earthwork Construction RTK akan membantu kita. Dia sama juga macam tachymetry, survey instrument. Kita boleh menggunakan tachymetry untuk buat perkara yang saya sebut di belakang kiri ni, bagi peg, machine buat kerja. Untuk site supervision mungkin tidak. Sebab tachymetry ni biasa surveyor je pakai. Tapi bila RTK, positioning ni dapat diperluaskan lagi pada management, pada site supervision kita boleh bagi pada project manager. Tapi dengan syarat tadi kita kena ada satu komponen yang penting iaitu 3D modeling. Sebab bukan semua boleh fasih dengan kiraan daripada construction drawing untuk mentafsirkan construction drawing tu kepada koordinat. So kita perlukan 3D modeling yang mana semua komputer boleh utilize 3D modeling tadi dan kita dapat perluaskan penggunaan RTK kepada lebih ramai orang lagi. So macam mana buat quantity volume measurement? Simple je. Kita pakai survey yang seperti yang saya tunjuk dalam topografi survey di awal tadi. Kemudian kita akan build menggunakan software satu triangulation surface seperti gambar yang di bawah belah kanan tu. Kemudian menggunakan software juga kita boleh terus mengira volume stockpile tersebut. Kalau nak kira manual pun boleh, tapi ambil masa. Kalau kita nak potong cross section pun boleh. Tapi yang method yang menggunakan surface ni kita akan ada satu isopack iaitu bezel antara surface atas dan surface bawah. Dan bila kita ada bezel dua ketinggian, kita dapat quantify dia dari segi volume. Kemudian fact marking. Fact marking ni biasalah kita buat untuk construction site. Kalau kita tak tanda construction site tu tadi, tak ada siapa pekerja binaan yang tahu dekat mana dia nak korek tanah, dekat mana dia nak bina jalan, dekat mana dia nak tanam pile, dekat mana dia nak buat bangunan. Jadi menggunakan positioning, surveyor yang stake out semua construction drawing ni tadi. Kalau kita tengok gambar belah kanan ni menggambarkan seorang surveyor menggunakan satu 3D modeling supaya dia dapat membuat stake out dengan lebih efisien. 3D modeling ni juga bila digunakan oleh supervisor dan project manager, mereka dapat imagine macam mana nak buat benda ni. Jadi dia nak buat nak bina jalan katakan. Dia tengok dekat site sekarang macam mana dah sampai level berapa. Dia dah boleh predict berapa banyak dia nak dapat. So dia boleh planning dia punya kerja. Bukan saja digunakan oleh surveyor lagi. So ini contoh kalau supervisor guna macam mana. Memang ada software yang dah ready untuk supervisor. Jadi dia ada 3D modeling, dia letak antena dekat atas bumbung kereta dia dan ketinggian tanah semasa dia berikan di dalam bentuk cut dan fill. Sebabnya dia dapat satu ketinggian berdasarkan RTK iaitu ketinggian semasa di mana kereta dia berada, dan ketinggian semasa tu tadi di compare, dibezakan dengan 3D model dari construction drawing. Jadi 3D model ni tadi akan ada satu value, contohnya dekat situ dia kena correct sampai level 100. Tapi dia sekarang ketinggian dia adalah 100.28. Maknanya dia kena correct daripada 0.28 meter. Itu yang ditunjukkan di sebelah kiri ni. So maknanya dengan macam ni siapa-siapa pun boleh pakai RTK. So itu mengenai saya punya slide lah. Jadi sekarang saya ada sedikit slide tentang software macam mana kita nak gunakan. Saya cuba share lagi sekali skrin. Saya kena buka dulu
software tersebut. Jadi ini software yang Talson, satu contoh software. Saya sambungkan dia dengan satu emulator position saja untuk saya tunjukkan data. Jadi contohlah, tadi kita dah ada lat long. Jadi lat long tu kita outputkan kepada kita punya komputer. So komputer akan mentafsirkan lat long tadi kepada satu bentuk noding listing. Jadi dalam menu survey ni, dia akan tunjukkan kedudukan kita. Kita ada kedudukan dalam yang contoh macam ni. Ada noding, ada listing, lepas tu ada RMS accuracy dia. So, kemudian ada elevation juga. Jadi dari sini saya boleh tekan button S atas sebelah kanan ni untuk storekan dia punya position tu tadi. Kemudian saya juga nak tunjukkan lagi satu. Saya ada elevation difference. Apa elevation difference ni? Kalau tengok sini kita ada surface model. So surface model ni triangulation yang saya tunjukkan di awal tadi. Jadi surface model tu dah ada dalam ni. File dia .tin dan dia akan berbeza. Contoh dalam Trimble dia akan pakai TTM, dalam Topcon dia ada surface model dia yang tersendiri. Kemudian kita juga akan ada satu center line, akan ada satu center line. So center line ni biasanya melibatkan satu projek yang ada jajaran. Contohnya projek yang ada alignment lah, linear project macam jalan kereta api, jalan highway. Jadi menggunakan reference center line tu tadi, orang yang di projek ni dia akan lebih mudah untuk bagi tahu kedudukan dia. Selain daripada kita bagi tahu kedudukan kita dalam koordinat, kedudukan kita berdasarkan center line alignment adalah sangat berguna. Contohnya, kalau kita bagi tahu kita noding listing pada siapa-siapa dalam orang dalam pembinaan projek sebuah highway, dia tak boleh imagine kedudukan dia di mana. Mungkin yang boleh buat pun mungkin surveyor. Tapi kalau kita bagi tahu kedudukan kita di chainage berapa dan di offset berapa daripada center line, ianya amat berguna dalam pembinaan sebuah jajaran sebab setiap orang akan tahu chainage ni dekat mana, chainage ni dekat mana. Itu yang penting. Jadi kalau kita lihat saya sebenarnya emulation position saya ada sedikit problem. Software ni dia ada bug saya rasa. Lepas saya key in satu Pan Borneo highway punya alignment, dia mempunyai masalah, kadang-kadang dia keluar error. Sepatutnya dia punya koordinat ni 5.3 juta. Jadi lepas tu listing 2 something million. Tapi bila dia keluar error macam ni, dia membawa position yang lain. Jadi model saya tak nampak. Tapi manually saya boleh zoom pada model saya di kawasan kerja ni. Inilah data model yang kita ada. Jadi dengan adanya data model ni, satu alignment dan juga triangulation, kalau saya punya koordinat tadi baik,
sebenarnya dia akan tunjukkan saya di mana di dalam tempat ini, dan dia akan tunjukkan noding, bukan saja noding instinct dan zag, tapi juga dia akan tunjukkan dari segi kedudukan chain edge, offset dan berapa banyak cut dan fill daripada kedudukan RTK kita tadi, ya. RTK tu di mana kita pegang dekat side. Kalau dia kata 10 meter cut, maknanya di situ kita kena potong 10 meter. Kalau dia kata 10 meter fill, maknanya dekat situ kita kena fill, kena isi tanah sebanyak 10 meter, ya. Jadi saya minta maaf atas kekurangan hari ini. Saya pun tak sempat nak fixkan dengan keadaan yang macam sekarang ni, ya. Jadi yang saya boleh beritahu hanya konsep je, ya. Yang pertama kita ada alignment, ya. Ada alignment. Kalau setengah software dia support 3D, maknanya di lapangan juga kita boleh tengok 3D bagaimana kedudukan. Contoh ni kawasan super elevation, kita akan ada corner dia, ya. Kita akan ada nilai super elevation untuk tuan-tuan yang biasa dengan highway engineering. Kita akan ada vertical profile, K value dia, ya. So ini software yang asas. Jadi kita hanya dapat tengok triangle, tapi yang penting kalau software ni elok, dia akan display di bahagian bawah ni berapa cut and fill yang ada, berapa chain edge offset yang ada. Contohlah kalau saya connect balik dengan dia punya rover tadi, cuma sekarang ni position dia salah, tapi tak ada masalah. Dia cuma tak display cut and fill, tapi dia akan display berapa nilai kedudukan chain edge dan offset kita, ya. Ini sangat penting untuk supervision sebenarnya. Jadi untuk kedudukan yang sekarang ni dia bagi tahu kita adalah 5 kita sangat jauh lah, 527,554 meter daripada tempat tersebut. Itu berdasarkan kedudukan chain edge, dan R itu diberi sebagai offset, iaitu kita adalah dalam kedudukan 441,000 meter sebelah kanan center line. Tapi untuk praktikalnya, kalau saya dapat tunjukkan gambaran yang sebenar tadi, tak ada rezeki pula kali ni dia bugs ni keluar. Ni memang software bugs ni kadang-kadang ada. Kalau tak ada bugs ni tadi, saya akan dapat tunjukkan juga cross section. Masalah sayang sekali saya tak dapat tunjuk cross section, ya. So ini contoh bila saya tekan button cross section, ya. Di atas belah kiri ni kita ada button plan, button cross section. Kalau saya berada di kawasan drawing tadi, dia akan tunjukkan cross section untuk kawasan tersebut. Ya, sayang sekali lah, ya. Tak apalah, itu yang dapat saya kongsikan sekarang. Jadi saya terpaksa sudahi lebih awal sebab saya sekarang dah kena masuk untuk boarding flight lah. Saya ada lagi 20 minit je. Jadi terima kasih banyak. Ini yang saya dapat kongsikan, mungkin lebih pendek daripada yang di expect. Tapi ini yang dapat saya buat lah. Saya buka pada soalan kalau dapat. Okey, terima kasih tuan. Ada soalan tak? Okey, sebelum tu saya ulas sikit lah. So okey, daripada apa yang kita dah dengar hari ni, kita lihat teknologi RTK yang menggunakan satelit ni orang kata dah semakin meluas dah digunakan. Bukan saja untuk surveyor saja, tapi untuk orang lain pun memang kita boleh gunakan benda ni lah. Dan dia sebenarnya dia dah mula ke pelbagai aplikasi-aplikasi lain lah selain daripada surveying saja. Dan kita lihat juga dia mesti ada combination dengan software lain lah. Contohnya tadi kita ada mobile photographer lah kan. Dan apa yang menariknya di sini adalah
kita menggunakan RTK ni kita dah buat test dan kita dapati bahawa benda tu dah memang result dia memang ditengok pakai lah kan. So yang lain-lain juga kita dah nampak bahawa sebenarnya menggunakan RTK ni kita dah boleh gunakan untuk kita buat artwork punya calculation daripada modeling kan. Kita juga boleh mengira volume, juga kita buat pack marking jugalah kan. Dan yang menarik tadi tu yang site supervisor tadi tu. So maksudnya kita dalam kereta saja site supervisor dah boleh tahu kawasan yang dia parking kereta tu adakah dia punya level tu dah mengikut apa yang sepatutnya dalam plan lah. Okay. So ada apa-apa soalan tak daripada peserta-peserta kita? Kalau boleh tanyalah satu soalan. Okey, kalau tak ada lagi yang tu saya tunggu soalan. Saya cuma nak tanya tuan, mungkin dalam presentation ni tuan tak ceritakan pasal untuk yang pavement tu. Dulu tuan ada cerita pasal pavement kan. Cuba boleh ceritakan RTK tu digunakan untuk kita nak laykan pavement tu. Okey, kalau untuk pavement mungkin saya buka satu video okey, untuk pengetahuan RTK untuk walaupun teknologi yang latest sampai sekarang RTK ni dia ada limitation lagi. Dia punya vertical accuracy hanya mencapai sehingga plus minus 10 mm yang mana ia tak cukup untuk pavement Jadi untuk pavement kita perlukan satu device yang kita panggil laser, iaitu laser zone. Kalau Topcon dia ada laser zone, saya dapat tunjukkan laser zone di grader sebentar saya kongsikan sedikit video. Saya kongsi video sikit. Jadi menggunakan laser zone ni kita combine antara GNSS untuk dia punya position dan kita dapat level daripada laser. So menggunakan laser tu dia akan bagi vertical accuracy sehingga 3 mm Ini yang terkini saya di lapangan dapat tengok video. Okay. Jadi ini belah kiri tu kalau nampak ada laser dekat grader tu kalau nampak ada satu tiang pada pisau dia tu Jadi tiang tu adalah receiver pada laser zone tadi. Kemudian kita dapat RTK accuracy daripada laser dan position daripada GNSS supaya kita connect dengan mesin hidrolik tadi dapat connect dengan mesin hidrolik ni, kita gerakkan hidrolik dia secara automatik. Begitu juga dengan pavement, kalau saya sambung device yang sama, saya akan dapat gerakkan hidrolik pada pavement video tak berapa. Ini dia in action lah dia tengah potong tanah secara automatik. Jadi menggunakan combination ini tak boleh pakai low cost lah, ni kena pakai high end Topcon daripada Topcon system. Saya potong tanah tu menggunakan automatic system position menggunakan GNSS dan elevation daripada laser. Saya boleh juga pakai elevation direct dari GNSS, tapi accuracy yang dihasilkan adalah plus minus 10 mm. Jadi untuk final road base ni biasanya accuracy yang diperlukan adalah plus minus 5 mm. Jadi sebab itulah kita tambah laser dalam sistem ni lah. So saya tak sempat nak tunjukkan pavement sistem, tapi tiang yang sama juga kita pakai untuk pavement. Cuma dalam pavement kita akan letakkan tiang tu pada street, kita panggil street untuk pavement. Kalau grader ni kita letak dekat blade lah. So. Okey, terima kasih tuan. So ada satu soalan daripada Teh Yang Ting ni. So dia tanya tentang kita boleh tak untuk buat benda itu sesuai tak untuk long term punya monitoring dalam construction site. Okey, untuk monitoring adalah satu high end use.
Jadi kurang sesuai kita pakai low cost RTK. Jadi high end RTK memang kami macam Trimble untuk contohnya deformation slope, deformation dam, dia akan pasang satu GNSS tapi dia akan observe kedua-dua raw data dan RTK. Jadi untuk RTK dia akan dapat detect sudden movement yang cepat. Contohnya kalau nak berlaku tanah runtuh tu akan ada sedikit demi sedikit movement tanah. Jadi RTK sangat sesuai untuk detect movement yang seperti itulah. Kalau dia nak detect deformation untuk benda yang bergerak sikit-sikit macam dam kalau ada deformation mungkin dia akan bergerak terlalu sedikit. Jadi untuk milimeter ni biasanya kita ada device yang lain lah, contohnya robotic photo station ataupun kita ada wireless measurement yang tak sempat lah saya nak share, tapi instrumen yang mungkin tuan-tuan boleh nampak total station yang biasa kita pakai tu ada versi yang robotik, dalam tu dia ada servo, dia boleh tracking sendiri dan boleh bergerak sendiri, jadi dia akan update pada sistemnya. Jadi RTK pun boleh, robotik pun boleh. So jawapannya ya, tapi untuk long term tadi mungkin lebih sesuai kaedah statik. RTK ni lebih pada real time saja. Okey. Terima kasih. So ada satu lagi soalan ni daripada Maisara. Dia tanya bila kita dah cerita pasal RTK ni, adakah macam diorang ni isap pelajar perlu praktikkan di dalam pembelajaran untuk masa hadapan? Pendapat saya ya, sebab RTK ni dulu masa zaman saya start RTK tahun 2003 dulu, bilangan unit RTK yang ada di Malaysia pada masa tu mungkin kurang daripada 10. Pada masa sekarang pengguna RTK saja dah melebihi pengguna My RTK Net, iaitu service correction daripada government Japan kita, penggunanya saja ada 400 lebih. Jadi bayangkan pertumbuhan dia, dan sekarang juga saya aktif mempromotkan RTK di semua site construction, civil. Jadi saya sangat setuju kalau pelajar dapat praktikkan dan universiti dapat beri kemudahan kepada pelajar untuk akses instrumen RTK ni supaya mereka dapat pendedahan industri. Okey, sini dia adakah RTK ni boleh digunakan untuk semua kerja survey? So tak perlulah bawa alatan-alatan yang banyak waktu buat kerja survey. Dia saya nampak ada menggantikan kaedah dipping ya. Kita memang ada tempat kita bila dengan laser ni kita skip dipping. Jadi kita ada promote, tapi benda ni sebab melibatkan pihak berkuasa macam contoh JKR apa semua, berdasarkan subjek pada approval dia orang juga lah. Jadi kita boleh dipping pakai dia sebab dekat mana-mana situ dipping ni macam kita dapat cut and fill, kita tarik tali dari dua pack dan kita ukur balik kedalaman dia, dia bagi kita satu nilai berapa cut atau fill, kita terlebih atau terkurang. Jadi kalau kita ada laser RTK ni tadi, kita letak je, kita terus dapat cut fill. Jadi sebenarnya memang dapat digunakan. Di package 6 Pen Borneo ni juga saya pernah buat dipping 5 km menggunakan robotic photo station. Tapi konsepnya sama juga dengan RTK ditambah dengan laser sebab accuracy dia dalam plus minus 3 mm. Jadi dari digital saya convert balik pada data dipping table, pin table untuk disubmit pada pihak konsultan. Jadi itu saja ulasan saya mesti beredar sekarang. Minta maaf. Ini yang dapat saya kongsikan lah. Saya beredar dulu. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih juga pihak UTSM menjemput saya memberi sepatah dua kata. Okey, terima kasih. Dan selamat pagi. Okey, safe.
So okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana dapat menghadiri Industrial Talk pada hari ini, dan saya harap untuk Industrial Talk yang akan datang mungkin akan ada lagi topik-topik yang kita akan tengok lah. Mungkin untuk the next kita akan tengok pasal laser scanner untuk bangunan. Bagaimanakah untuk forensik bangunan kita akan menggunakan laser scanner. Itulah. So okey, saya sudahi kita punya aktiviti pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.